Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sana'na. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sana'na. Allahumma inna na'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma amin wa amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, Tuan Siak, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati olehnya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus menyambung perbahasan kita yang lepas. Pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan beberapa penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan diri kita, yang boleh merosakkan sifat-sifat mahmudah di dalam diri kita, ataupun yang boleh menghalang untuk kita melakukan sifat-sifat mahmudah. Pada pertemuan malam ini, melalui kitab Tazkiyatun Nafs, ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin, kita akan menyambung penyakit hati yang seterusnya, iaitulah penyakit hati ujub. Ujub. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ujub sifat ujub pada malam ini insya-Allah kita akan memahami hakikat ujub itu, sebab-sebab berlakunya sifat ujub, dan bagaimana untuk kita membuang sifat ujub di dalam hati kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lepas kita telah bincang tentang sifat dengki, ya. Saya nak mengulangi sedikit tentang penyakit hati berkenaan tentang dengki ini, ya. Yang kita tahu bahawa penyakit hati berkenaan tentang dengki, dia tidak suka orang lain mendapat nikmat, lalu dia nak rampas nikmat itu, ataupun dia nak musnahkan nikmat itu, biar dua-dua tak dapat. Cuma saya nak sentuh, nak ulang bagaimana antara untuk kita membuang sifat dengki ini, selain daripada memahami bahaya dia, dosanya, dosa besar, selain daripada itu, untuk membuang sifat dengki, disebut oleh Imam Ghazali
kita paksa diri kita untuk memuji orang yang kita dengki. Memuji orang yang kita dengki. Bila kita dengki orang, maknanya kita tak suka orang tu. Jadi cuba-cubalah memuji kawan kita tu. Kawan tu tak salah pun, tapi sifat kita yang dengki, tak boleh melihat orang lain lebih sikit. Kita dah cemburu lain macam. Jadi ubat dia dikata, berikan pujian seperti kalau kawan kita dapat nikmat, dapat kesenangan, kita cakaplah tahniah, bagus, alhamdulillah. Cuba cakap macam tu. Kalau tak boleh cakap macam tu, paksa diri, dia kata, paksa diri untuk cakap macam tu. Mudah-mudahan dengan ungkapan macam tu kepada kawan yang kita dengki, dengan niat yang ikhlas, lama-lama timbul rasa sayang antara kita dengan kawan tu. Jadi tak adalah dengki. Masalah dengki ni satu hal dia sombong, belagak, ya, hasil daripada kemarahan dia terhadap kawan tu. Itu sebab sunat untuk kita kata tahniah, alhamdulillah kamu dapat sekian, bagus. Semua ungkapan-ungkapan begitu sangat mempengaruhi untuk kita membuang sifat ujub. Saudara-saudara kita dapat nikmat, cakaplah tahniah. Diam aja, muncung aja, masam. Itu yang lama-lama datang dengki. Sebut tahniah. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Habis sentuh sikit berkenaan tentang ujub, berkenaan tentang dengki. Terus kepada sifat ujub, fokus kita pada malam ini iaitulah berkenaan tentang sifat ujub. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'aththara wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik." Apabila kamu berjumpa dengan seorang yang bersifat dengan sifat kedekut, mengikut hawa nafsu, mengutamakan dunia, selalu membanggakan pendapatnya sendiri, maka selamatkanlah dirimu. Di dalam bab ini ada cerita tentang apa disebut membanggakan pendapatnya sendiri. Ini salah satu daripada sifat ujub. Maka jaga-jaga, selamatkanlah diri kamu. Apabila kita dijangkiti penyakit ini, maka kita akan susah bergaul dalam organisasi, bekerjasama dengan orang lain. Jelas kita nampak orang ujub ni macam mana, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat bagi orang yang dijangkiti penyakit ini untuk melakukan uzlah, iaitulah menyendiri, supaya dia dapat memahami kesilapan dirinya yang ada sifat ujub. Sedangkan dalam setiap kesempatan Rasulullah menganjurkan selalu kepada umat baginda untuk sentiasa berjemaah, tolong menolong, bekerjasama di dalam kebaikan. Ya, dalam bab uzlah ni menyendiri, terutama kalau kita ada penyakit ujub tu, kawan-kawan tak suka. Menyendiri itu dengan makna cuba muhasabah, pelan-pelan tengok apa masalah diri kita. Bukan menyendiri betapa dalam gua, tidak, ya. Menyendiri dengan makna pelan-pelan menginsafi perkara-perkara yang jahat, yang buruk yang kita lakukan. Menyendiri juga dengan makna uzlah, juga dengan makna mengelak gangguan-gangguan yang boleh mengganggu kita untuk fokus memikirkan kesalahan diri sendiri. Baik. Bersama dengan muncul sifat ujub ini,
adalah sifat rasa redha an-nafs, cepat rasa puas dalam melakukan kebaikan. Ini dia syok sendiri, ya, syok sendiri. Ujub ni banyak dia syok sendiri. Sepertinya kalau dia melakukan ibadah, macam ibadahnya sudah banyak, lalu dia rasa cukup. Bila dia sudah melakukan ibadah, dia sudah rasa cukup, dan dia sudah merasakan bahawa dia layak untuk mendapat syurga. Dia sudah merasakan bahawa confirm segala yang dia doa dalam ibadah itu diterima Allah. Ini gambaran mudah, ya. Itu juga dikatakan sebagai ujub. Bukan tak boleh beribadah mengharapkan pahala, tapi ada jenis orang ni, dia terlampau overconfident. Sepertinya bila dia ibadah, terus macam tidak ada dosa lagi. Sepertinya kalau dia ibadah banyak pula tu, dia menjamin dengan yakin 100% dia masuk syurga. Ini perasaan-perasaan rasa cukup. Rasa cukup ni nanti akan memerangkap diri dia, sehingga dia ni tidak banyak lagi melakukan ibadah secara dia tak sedar. Sebab dia merasakan sudah cukup melakukan ibadah. Ini ujub. Kalau sudah rasa cukup dalam melakukan ibadah, kan tidak seronok lagi nak melakukan ibadah. Ini bahaya-bahaya penyakit ujub. Orang yang makin banyak melakukan ibadah, dia akan merasa kelil, merasa kurang, merasa tidak cukup. Itulah yang akan menolak dia untuk terus melipat gandakan ibadah. Dah melipat gandakan ibadah, dia masih kurang lagi, terus lagi melipat gandakan ibadah, masih kurang lagi. Itu yang sepatutnya. Yang ini baru tahap pertama, banyak melakukan ibadah, sudah berbangga-bangga, sudah rasa cukup. Inilah perangkap ujub. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ujub dalam perkara-perkara ibadah. Ujub dalam perkara-perkara kerja-kerja lapangan sosial banyak juga, ya. Baik, disebut oleh Ibnu Mubarak berkenaan tentang ta'rif ujub ini. Ujub adalah engkau memandang bahawa ada sesuatu keistimewaan dalam dirimu yang tidak ada di dalam diri orang lain. Ini ujub. Selepas kita belajar ujub ni, kita akan belajar sifat takabur. Kenapa dimulakan ujub, kemudian baru takabur? Dia ada kaitan dia. Ujub ni agak halus sikit, tapi dia akan membawa kepada takabur. Sehingga dikatakan bahawa takabur itu adalah anak kepada ujub. Ujub dulu baru ada takabur. Sebab itu didahului dengan perbahasan takabur pada malam ini. Sebelum kita belajar perbahasan ujub, kita mulakan pada malam ini sebelum kita belajar sifat takabur. Ujub dengan mudah kita kata bangga diri sendiri. Bangga diri sendiri. Baik. Tetapi tadi macam mana dia kata ujub, dia ada sifat yang cepat rasa puas dengan makna yang telah kita sebut tadi. Asal semua ketaatan adalah tidak lalai dan tidak cepat berasa puas di atas apa yang dia lakukan. Itu asal kepada konsep kita melakukan ibadah. Macam orang yang berilmu, semakin dia banyak ilmu, semakin dia rasa kurang ilmu. Lalu dia terus tambah mempelajari ilmu. Baik. Di dalam satu ayat, ya, ada menyebut tentang bagaimana sifat ujub ni. Ayat ini terkenal dengan peperangan Hunain, surah At-Taubah. Dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu rasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu walaupun sedikit. Dalam banyak-banyak peperangan, tentera Islam sikit, tapi kebanyakannya menang. Sepertinya perang Badar, 300 lawan 1000. Dalam keadaan sedikit itu, mereka kuat bergantung pada Allah. Mereka tidak bongkar. Dalam banyak-banyak peperangan dalam Islam,
peperangan Hunain ini tenteranya banyak sangat, tentera Islam. Bila banyak sangat orang-orang tentera-tentera Islam merasa ujub. Dalam peristiwa perang Hunain, Islam kalah pusingan pertama dalam peperangan Hunain. Sebab apa? Sebab ujub ini. Walaupun bilangannya banyak, tetapi Allah nak cerita, memberikan kita pengajaran. Akhirnya mereka kalah. Ini bahaya sifat ujub di dalam diri. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tiga perkara yang membawa kepada kehancuran, iaitulah kedekut, mengikut hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Jelas di sini. Ibnu Mas'ud berkata, kehancuran seseorang apabila melakukan dua perkara, iaitulah pertama putus asa, dan kedua suka membangga diri. Putus asa dan suka membangga diri. Ibnu Mas'ud menggabungkan dua perkara tadi, kerana sesungguhnya kebahagiaan tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan bekerja, usaha untuk mencarinya bersungguh-sungguh. Seseorang yang putus asa tidak mahu bekerja dan berusaha untuk mencari. Sedangkan orang yang suka membangga diri pula telah meyakini dan rasa dirinya telah memperolehi kebahagiaan dan kejayaan, walaupun hakikatnya dia belum berjaya. Kebahagiaan yang ada tidak dicari oleh orang yang suka membangga diri, kerana dia yakin telah memperolehinya. Itu sebab dia syok sendiri, padahal tak berapa hebat pun apa yang dia buat. Kebahagiaan yang belum ada tidak dicari oleh orang yang putus asa, kerana dia yakin bahawa mustahil dia akan memperolehinya. Dia ada dua, ya, putus asa dan bangga diri. Putus asa ni dengan makna dia kurang motivasi, sampaikan putus asa. Bangga diri, ujub ni motivasi dia terlebih-lebih, sampai ke tahap ujub. Itu masalah juga. Jadi sekarang kita kena berada di tengah-tengah. Semangat, jangan sampai ujub. Kan orang-orang motivasi tu, bagaimana dia mempertontonkan keyakinan diri dia, tak ada masalah. Ada kaedah untuk supaya dia tidak jatuh dalam ujub. Ada kaedah untuk dia tidak jatuh dalam ujub. Orang-orang motivasi tengok, cakap dia membakar. Cakap dia boleh, dia kata, pun dia boleh terus buat. Baik, apa dia punya cara untuk supaya dalam keadaan kita semangat, kita tidak ujub? Bagaimana? Nanti kita akan baca dalam kitab ini, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Juraij berkata, apabila kamu telah mengerjakan perbuatan baik ataupun akan melakukan perbuatan baik, janganlah kamu berkata, saya telah mengerjakan ataupun saya akan mengerjakan perkara baik tersebut. Apa maksud dia ni? Kalau kita nak buat benda baik, jangan terlampau confident dengan berkata-kata, ya, saya akan buat. Ni terlampau confident dengan makna dalam hati dia tu tidak ada pun sedikit pergantungan kepada Allah. Dengan makna juga dalam hati dia tu tidak ada pun sedikit makna tanpa izin Allah kamu tak boleh buat. Bila tak ada macam tu, keyakinan dia tadi tu jadi ujub. Sebab tu di dalam surah Al-Kahfi dia suruh, kalau kita nak buat benda-benda baik, jangan kata aku akan buat, tapi kata insya-Allah aku akan buat.
InsyaAllah itu jika diizinkan Allah. Ini akhlak pertuturan yang boleh memberi kesan pada akidah kita, kepada iman kita. Ini terlampau yakin, confirm macam nada gurau. Ya boleh buat, insyaAllah boleh. Tapi rupanya itu dia menjatuhkan kita ke tempat ataupun ke sifat ujub. Kalau tidak ada pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, yakin macam mana sekalipun kita boleh buat, semuanya itu dengan izin Allah. Itu sebab jangan ujub. Orang yang terlampau begitu, terlampau ujub, nanti sekali dia tak boleh buat, nanti dia sangat kecewa. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bertanya kepada Aisyah, bila dikatakan seseorang telah tercela, Aisyah menjawab, apabila dia mengira dirinya sebagai orang yang baik-baik, inilah ujub. Wahai orang-orang yang beriman, ini surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan yang diungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang kamu tolong sedekah tadi. Baik, dalam bab ini, bab jangan membatalkan pahala sedekah dengan kita banyak bercerita dan mengungkit-ungkit. Banyak bercerita ni timbul juga nanti persoalan ujub. Jatuh juga kita nanti dalam bab ujub. Aku bersedekah tadi begini, semalam aku bersedekah, bulan lepas aku bersedekah, akan datang insyaAllah bersedekah juga. Contoh. Habis dia cerita keliling kampung. Ini akan melahirkan sifat ujub. Dia tidak tahu, dia tidak sedar, imannya itu buta, imannya itu lemah, bahawa sesungguhnya kalau tidak dengan izin Allah, sedikit pun dia tidak boleh bersedekah. Seronoknya kalau kita mengamalkan sifat tidak ujub ini, kebergantungan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah semakin dekat. Saya yang boleh sampai ke Sungai Buloh daripada Hulu Yam, bukan dengan kekuatan saya sangat, itu semua dengan izin Allah. Tuan-tuan duduk sini boleh, ada rumah dekat, rumah jauh, jam, walaupun semangat nak datang, bukan dengan kekuatan kita sangat sebenarnya, melainkan semua itu dengan izin Allah. Perasaan macam tu yang kena ada bila kita melakukan ibadah, semua dengan izin Allah, semua dengan keyakinan Allah yang tolong. Inilah yang dikatakan bahawa apabila ada perkara tersebut, kita akan terhindar daripada penyakit-penyakit ujub. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahawa pengaruh negatif daripada sifat ujub sangat banyak. Ini bahaya-bahaya sifat ujub ini. Misalnya sifat ujub akan membawa kepada kesombongan ataupun kibar. Kita biasa dengar sifat kibar, ataupun kadang-kadang orang sebut takabbur. Apa beza kibar dengan takabbur? Terjemahan kita dalam bahasa Melayu sombong. Dalam bahasa Arab ada dua kalimah, kibar dengan takabbur. Kibar ni sifat sombong yang berputik dalam hati. Dalam hati saja, belum dikeluarkan dengan perlakuan. Apabila dalam hati sudah berputik sifat sombong, kemudian diluahkan dengan fizikal dia, perlakuan dia, dia melakukan sifat sombong itu dengan perlakuan dia. Orang yang melakukan, yang sampai ke tahap melakukan dengan perbuatan dia itu disebut takabbur. Dan kalau tengok orang yang melakukan sifat takabbur, namanya takabbur. Kamu takabbur betul, berjalan dalam keadaan sombong,
bercakap dalam keadaan sombong, kamu takabur. Tapi kalau benda tu belum diluahkan, belum dibuat dengan perbuatan dia, tertanam dalam hati, itu namanya kibar. Dibuat perbezaan begini kenapa? Supaya kita kena berjaga-jaga. Takabur itu haram, kibar itu juga jangan sampai ada dalam hati. Buang cepat-cepat. Buang cepat-cepat. Ini tuan-tuan muslimin. Kadang-kadang ialah dalam hukumnya, selagi dalam hati itu ada kibar, kibar itu dalam hati saja, sombongnya dalam hati saja, belum diluahkan, dia tak berapa nampak dosa sangat. Tapi dikatakan bahawa walaupun begitu, buang cepat-cepat. Sebab sifat takabur tadi dia tidak akan lahir, melainkan dia bermula daripada kibar yang ada dalam hati. Kita tengok pandang orang dengan likih saja dalam hati, sehingga ada kesombongan dalam hati. Miskin orang ni. Tengok orang muka sengit, ini mesti perompak ni. Contoh, kibar dalam hati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana tadi kesan-kesan bahaya sifat ujub di hadapan Allah? Orang yang memiliki sifat ujub ini menyebabkan dia ini melupakan dan meremehkan dosa-dosanya. Ujub ni dosa besar, takabur dosa besar. Yang kita cerita ini semua dosa-dosa besar. Benda-benda ni kita tidak sedar. Kalau orang tidak belajar sifat ujub, orang tidak belajar sifat takabur, bersarang banyak. Itu yang sikap dia sombong, ibadah pun tak khusyuk, tak melekat dengan majlis kebaikan, nak datang ke masjid susah, majlis ilmu lagilah payah. Semua tadi tu puncanya antaranya bersarang sifat-sifat ujub yang menjadi dosa dalam hati kita. Baik. Meremehkan dosa-dosa, perkara tersebut kerana dia rasa telah melakukan ibadah dengan sempurna. Ni tengok. Baik, ketika dia teringat akan dosanya, maka menganggap dosa yang dilakukan tidak ada apa-apa dengan ibadah yang dilakukannya. Dia banyak melakukan ibadah dan dia juga banyak melakukan dosa. Kebolehan dia banyak melakukan ibadah itu sehingga dia menganggap dosa yang dia buat tu tak ada apalah. Ibadah aku banyak, dia kata. Kemudian merasa cukup dengan ibadah. Ini yang jadi orang yang meremehkan dosa-dosa yang ada dalam diri dia. Lebih jauh lagi, dia lupa bahawa apa yang telah diperolehinya, baik daripada segi ibadahnya, kekayaannya maupun kejayaannya, merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ujub ni tuan-tuan, senang saja untuk kita elak kita jatuh dalam bab ujub. Kita boleh berbangga dengan makna tadi, nak dapatkan motivasi, dengan makna supaya tidak putus asa kehidupan kita. Kita boleh, tapi dengan syarat kita kembalikan semula kepada Allah, kita berpaut kepada Allah. Dengan makna tadi, kita banyak keistimewaan, kita kata ini Allah punya, bila-bila masa Allah akan ambil. Orang yang tidak ada sifat ujub ini, keistimewaan yang dia dapat, dia rasakan keistimewaan itu bila masa boleh hilang, Allah tarik. Ini orang yang boleh, orang yang terselamat daripada sifat ujub. Manakala orang yang ujub ini, dia merasakan nikmat yang dia dapat itu kekal, tak akan habis. Orang lain tak akan dapat, orang lain tak boleh macam dia. Nikmat yang dia dapat, keistimewaan ni hasil daripada titik peluh dia. Ini maksud ujub. Tapi kalau kita buat tadi, serah pada Allah, kembali kepada Allah,
memuji kekuasaan Allah, kebesaran Allah, Allah yang izinkan, dia tak punya apa-apa, selesai. Tak adalah ujub. Sebab tu kalau kita nak jadi orang yang semangat, tak ada masalah. Saya boleh buat, boleh. Tapi dengan sebut insya-Allah. Kita nak kaitkan dia dengan kekuasaan Allah. Sebab benda-benda ini kalau kita tidak kaitkan dengan Allah, Allah punya izin, dia akan jatuh nanti dalam bab takabbur. Itulah Fir'aun. Allah bagi keistimewaan sehingga dia menganggap dia Tuhan. Sehingga dia menganggap dia Tuhan. Mula-mula Fir'aun ujub dengan keistimewaan pangkat dia. Dia tidak kembalikan kepada Tuhan, akhirnya dia pun bersifat takabbur. Apa beza ujub dan takabbur? Antaranya juga disebut ujub, dia berbangga-bangga tu dengan dirinya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Hatta dalam hati tu dia ujub, orang lain tak tahu pun dia ujub. Itu penyakit. Orang lain tak tahu dia berbangga-bangga dengan dirinya sendiri. Sebab ujub dia sahaja, dengan diri dia sahaja. Itu yang sebut syok sendiri itu. Manakala takabur ini, ujub yang melampau, dia akan menyakiti orang lain. Bila menyakiti orang lain, itulah lahir sifat takabur. Dia hebat, orang lain tu apalah. Contoh, dia memperkecilkan orang lain, dia menyakitkan hati orang lain. Ketika itu ujub sudah jatuh kepada takabur. Ujub tidak memerlukan pihak lain, takabur memerlukan pasangan pihak lain untuk dia membanding beza keistimewaan yang ada di dalam diri dia. Baik. Oleh yang demikian, hakikat ujub adalah membangga diri di atas kenikmatan yang diperolehi, dengan melupakan bahawa itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditambah keyakinan bahawa dirinya memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan dia berhak mendapat segala kenikmatan dari Allah kerana ibadah yang dilakukannya, ini juga dikira sebagai ujub. Baik, orang yang melakukan ibadah terutamanya ataupun kerja-kerja masyarakat banyak jatuh dalam bab ujub. Contoh, kalau orang yang tahajud tu, kuat tahajud, dalam hati tu dia berbisik, hebat aku ni, boleh bertahajud. Jiran aku sebelah tu tak nampak tahajudnya. Kemudian dia terlupa bahawa itu semua dengan izin Allah, bukan dengan kudrat kuasa dia pun. Itu ujub. Itu ujub. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Kalau kita nak bangga, kita boleh ujub, kita boleh beribadah, out dengan Allah, kembalikan dengan Allah, mengingati bahawa Allah itu semua dengan izin Allah, itu semua dengan kuasa Allah, diri tidak punya apa-apa. Baik, di sini ada disebut sebagai idlalul amal. Idlalul amal ini dia kata, siapa yang melakukan idlalul amal, dia ujub. Tapi tidak semua yang melakukan ujub dia idlalul amal. Baik, dalam kita beribadah ada penyakitnya. Bila kita beribadah, penyakitnya iaitulah dia merasakan confirm dia dapat pahala, confirm dia masuk syurga, 100%, 100% keyakinan dia. Itu dikata idlalul amal. Itu boleh membawa dia kepada ujub. Bahkan itu juga tahap awal ujub. Bila dia berdoa, dia kata dia confirm doa dia ni mustajab, sebab dia orang saleh, sembahyang tak tinggal, Quran pun tak tinggal. Ini kalau berdoa mustajab. Berdoa dia merasakan confirm mustajab, Allah akan mustajabkan. Ini dikatakan bahawa idlalul amal.
Ataupun dalam ungkapan yang mudah kita kata idlalul amal ini, dia bermanja-manja dengan ganjaran yang Allah janjikan. Tapi masalah dia bermanja-manja dengan ganjaran daripada Allah ini dengan keyakinan yang 100%. Kita di dalam beramal tidak boleh berkeyakinan begitu. Kita dah sebut dahulu, ya, semakin banyak ibadah kita, semakin merasa kurang banyak dosa sepatutnya, ya. Banyak ibadah kita tidak menjamin 100% selamat daripada api neraka. Itu keyakinan kita. Bukan suruh tak melakukan ibadah, tidak. Buat terus ibadah, tapi jangan syok sendiri atau menganggap 100% dia boleh masuk syurga dan dia terhindar daripada neraka. Baik, azan dulu. Azan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja lagi perbahasan berkenaan tentang ujub. Baik, kita sampai kepada idlalul amal tadi. Sebelum dia melakukan ujub, dengan makna idlalul amal itu sebelum sampai ujub. Ini dalam bab melakukan ibadah lah. Tetapi idlalul amal itu akhirnya dia akan jadi ujub juga. Idlalul amal tadi apa? Dia bermanja-manja dengan ganjaran daripada Allah, daripada ibadah yang dia buat. Bila dia melakukan ibadah, dia terlampau nakkan ganjaran dengan keyakinan 100% tadi. Bukan tak boleh. Bila kita buat ibadah nakkan pahala, boleh saja. Tapi jangan idlalul amal, keyakinan 100%. Seperti kata dia yang berhak betul-betul selepas ibadah ini mendapat pahala itu. Bila dia dah banyak melakukan ibadah, dia berhak 100% masuk syurga. Itu idlalul amal. Idlalul amal. Sepertinya juga bila dia sudah berdoa, kemudian Allah mustajabkan doa dia. Dia menganggap bahawa mustajabnya doa itu kerana itu hak aku. Contoh, sampai ke tahap itu, dia terlampau mengharapkan ganjaran daripada Allah. Akhirnya jadi ujub. Sebab itu di dalam ayat Al-Quran menyebut, ya, segala apa yang ada di langit dan di bumi ini kepunyaan Allah. Jadi kita hanya meminjam saja. Yang bangga diri sendiri dengan keistimewaan yang ada itu kenapa? Ya. Sebab itu dikatakan juga bahawa ujub ini adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Sekalian penyakit-penyakit hati itu adalah syirik yang tersembunyi. Nampak tak ujub ini syirik? Kita katakan bahawa kalau dia berbangga-bangga, dia ada keistimewaan, dia berbangga-bangga dengan dirinya sendiri, itu adalah kemampuannya, itu memang hak dia. Dia melupakan bahawa itu adalah izin Allah, itu adalah kekuasaan pemberian Allah. Kan nampak syirik di situ, syirik kecil. Tidaklah sampai kepada syirik yang langsung jadi murtad tu. Bukan syirik kecil, syirik tersembunyi. Syirik besar juga ujub tu, dosa besar. Benda ni halus saja kan. Tapi kita belajar dalam bab tasawuf ini, ujub begitu dia punya perbahasan, berjaga-jagalah sifat ujub. Kan Nabi Sulaiman itu dia banyak keistimewaannya, kerajaannya besar. Dia boleh mendengar suara binatang, bukan saja mendengar, faham. Dia pun kata, hadza min fadli rabbi. Ini semua kerana kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, tak jatuh dalam bab ujub. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Baik, seterusnya ni disebut dalam hal berkenaan tentang ujub ini. Jadi kita kata bahaya-bahaya tadi, sifat-sifat negatif. Okey, jelaslah sifat-sifat negatif tu. Kemudian yang terakhir sekali di sini, bagaimana untuk mengubati penyakit-penyakit ujub. Seperti mana sifat-sifat sebelum ini, penyakit-penyakit sebelum ini, untuk kita membuang penyakit-penyakit hati, kita hendaklah membuangnya pertama dengan memahami ilmunya berkenaan tentang ujub. Alhamdulillah kita telah belajar malam ni. Dan yang kedua, nak buang sifat ujub, kena faham bahaya-bahayanya dunia dan akhirat, jelas. Seterusnya, nak buang sifat ujub, kita kena beramal. Ini konsep asas di dalam membuang penyakit-penyakit hati. Faham ilmunya, faham bahaya-bahayanya dan beramal. Kita bincang je bab-bab ujub malam ini, faham, tapi selepas tu tak beramal, tak jadi. Dalam bab-bab amalan ini, dia kata, apabila timbul di hati rasa ujub atas ibadah yang kamu lakukan, maka katakanlah, aku melakukan ibadah ini kerana kecintaanku kepadanya. Aku melakukan ibadah ini bukan kekuatan diriku semata-mata. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selesai daripada masalah-masalah ujub. Baik. Para sahabat dalam memahami sifat ujub ini, mereka berharap agar mereka dijadikan seperti tanah atau burung. Sahabat Rasul, dia ni orangnya tawadhu, takut dengan akhirat, takut dengan dosa, sehingga terungkap perkataan. Pernah di antara sahabat tu berkata, dia nak jadi seekor burung, dia nak jadi seekor binatang, dia nak jadi tanah. Sudahlah, tak mau jadi manusia ni. Sebab manusia ni bila di hadapan Allah nanti, perhitungannya sangat dahsyat. Perhitungannya nanti sangat teliti, ramai yang tak lepas. Itu sekira-kira sahabat ini menginsafi keadaan itu, dia nak jadi benda-benda tadi. Kalau jadi binatang, perhitungannya di hadapan Allah, timbangan dosanya di hadapan Allah, senang aja binatang. Binatang ada dosa pahala ke? Paling tidak dia ada buat jahat pada binatang lain. Balasannya nanti dekat akhirat, binatang yang dia buat jahat tu akan balas balik ke dia dekat alam akhirat nanti. Contoh, harimau dekat dunia menggigit kambing sampai hancur kambing tu. Nanti dekat akhirat, kambing gigit harimau tu. Selesai. Dah. Tak payah melalui titian sirat, tak payah nak persoalan jatuh dalam lubang neraka, tak payah ada malu-malu dipaparkan kejahatan begitu. Apabila dalam bab-bab perhitungan binatang ni, bila sudah hukum balas macam tu saja, binatang tu terus jadi tanah. Jadi tanah, tak ada apalah. Tak masuk neraka, tak masuk syurga, tak apa, asalkan tak masuk neraka, jadi tanah. Ini sahabat, dia orangnya banyak ibadah, tetapi cita-citanya sampai ke peringkat begitu, akhlaknya sampai ke peringkat begitu. Kita ibadah ini pun ya, perasaan banyak pula, banyak yang cacat, yang akhirnya kalau kita tidak jaga baiki, kita akan syok sendiri. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul jam tu ya? Jam tu betul ya? Baik. Itu bagaimana tadi, bagaimana untuk mengelak penyakit ujub. Dan akhir sekali saya akan baca secara laju, secara ringkas, sebab-sebab seseorang itu melakukan penyakit ujub.
melakukan penyakit ujub. Apakah sebab? Pembahagian penyakit ujub. Ada orang yang ujub, pertama dengan paras rupa yang cantik, tampan, jelas. Jadi nak elak daripada ujub tadi, dia tengok mukanya yang cantik, alhamdulillah, ini kurniaan Allah. Bila-bila masa Allah boleh tarik kerdil dia mengangkat kebesaran Allah, dia tidak jatuh dalam bab ujub. Bahagian ujub lagi, ujub terhadap kemampuan, kekuatan yang dia ada. Ini jelas. Apa yang kita pakar dalam kehidupan dunia, jangan ujub. Walaupun kita kontraktor, walaupun kita arkitek, boleh bina bangunan macam-macam. Bangunan tu besar, kita manusia ni kecil je. Tapi oleh kerana pakar tu boleh buat. Gunung, bukit tu besar, tapi manusia kecil, dia boleh hancurkan bukit tu. Kepakaran begini jangan ujub. Itu semua dengan izin Allah. Ujub dengan jenisnya lagi, ujub dengan kepintaran dan kecerdasan. Jangan ujub. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah 10A semua, contoh. Jangan ujub. Tuan-tuan ya, kalau ada anak, ialah semua nakkan cemerlang. Jangan lupa doa supaya akhlak anak kita juga cemerlang. Kadang dia lupa nak doa benda tu. Akhlak anak cemerlang. Kalau akademik tak cemerlang pun tak apalah. Bukan dengan malas, bukan dengan sengaja, tapi Allah dah bagi. Macam tu saja rezekinya. Tapi asalkan akhlak cemerlang, alhamdulillah. Ini setiap kali solat hajat, akademiknya cemerlang, akademiknya cemerlang, akademiknya cemerlang. Lupa nak minta akhlak cemerlang. Baik, ujub lagi dalam bab jenisnya ujub dengan garis keturunan. Keturunannya semua baik-baik, keturunannya bangsawan semua, kaya raya, bangga ujub, jangan. Daripada zaman atuk-atuk dia, zaman bapa dia, zaman dia, semua keturunan CEO belaka. Macam mana tu? Kalau tak kena gaya, dia jatuh ujub. Jadi dia mesti sedar ini semua kurniaan Allah. CEO ke apa, pangkat tu pinjaman Allah saja. Bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Ujub kerana anak ramai, jelas. Ujub kerana atas harta, kekayaan, jelas. Allah berikan harta, kembalikan kepada Allah. Itu Allah punya. Ujub dengan pendapat yang salah. Ini saya nak ambil sikit sebelum kita berakhir. Ada ujub ini, dia ujub dengan pendapat yang salah. Pendapat yang betul tu boleh tahan lagi, tapi ujub dengan pendapat betul pun salah jugalah, ya. Tapi yang lebih teruk, ujub dengan pendapat yang salah. Tu jaga-jaga, ya. Sudah salah, lagak pula tu, bodoh sombong, sombong bodoh, bodoh bodoh, sombong sombong, adik-beradik semua tu. Ni tuan-tuan, ya. Jaga, ya. Orang kata menegak benang yang basah. Tak boleh tegak benang basah tu, tapi dicuba juga, ya. Ujub dengan pendapat yang salah. Saya pernah jumpa orang yang ujub dengan pandangan dia. Dia orang lama, ya, veteran. Pandangan dia memang power lah. Tapi kalau pandangan dia yang power, sesekali orang bantah, sudah, dia merajuk. Dalam mesyuarat dia merajuk. Contoh, pandangan dia kalau dia bagi, dia merasakan semua orang akan terima. Ujub. Itu bila orang tak terima, merajuk. Ini jenis yang veteran-veteran, ya. Sini tak adalah tempat lain, ya. Yang tua-tua mesyuarat, tak boleh sikit pun dibantah. Dengar aja, ya. Ya, sini tak ada, ya, tempat lain. Orang tua ni kalau kita tengok, kalau tak kena gaya, kalau dia merajuknya kan lama. Ujub. Okey. Ya, tempat lain bukan sini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang boleh kita kongsikan pada malam ini.
Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Secara kesimpulan akhir yang saya nak sebut secara ringkas, bahawa untuk mengelak sifat ujub, bangga diri yang tercela ini, kita mesti sedar keistimewaan yang kita dapat itu kembalikan pada Allah. Ingat Allah punya. Ingat kita hanya pinjam. Ingat itu semua dengan izin Allah. Sehingga kita terus merasa kerdil. Itulah yang sebenarnya menolak kita untuk terus melakukan perkara yang lebih baik selepas itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu sahaja yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Minta maaf kalau ada yang tak kena. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, bantulah kami untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Bantulah kami untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat ujub ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat ujub ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, di penghujung tahun ini ya Allah, anak-anak kami menghadapi peperiksaan besar ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, bantulah anak-anak kami menghadapi peperiksaan ya Allah. Bantulah anak-anak kami menghadapi peperiksaan ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan di dalam menghafaz ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan di dalam mengingat hafalan mereka ya Allah. Berkatilah segala ikhtiar-ikhtiar mereka ya Allah. Berkatilah segala ilmu yang mereka pelajari ya Allah. Berikanlah mereka kejayaan di dalam bidang akademik mereka ya Allah. Juga berikan kejayaan mereka di dalam bidang akhlak mereka ya Allah. Berikan kejayaan kepada mereka ya Allah. Kejayaan di dunia dan akhirat ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa muslimin muslimat ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.